Abdullah Osman tadi membangkitkan tentang isu yang mungkin penting jugalah tentang betulkah kita ada ladang sawit di Indonesia. Jadi dia nak tahu kedudukan terkini itu seringkas-ringkasnya lah. Ya. Memanglah sebahagian daripada ladang sawit di Indonesia adalah milik rakyat Malaysia atau syarikat Malaysia seperti Sam Darby, seperti Tabung Haji dan sebagainya. Bahkan Terengganu pun anak syarikat Kerajaan Negeri Terengganu TDM Plantation pun pernah ada ladang di negeri Indonesia. Di situ satu kepentingan bersamalah antara Malaysia dan Indonesia. Maknanya bukan hanya ladang Indonesia itu milik orang Indonesia saja, juga milik orang Malaysia yang akhirnya pendapatannya kepada rakyat Malaysia juga. Cuma saya nak jawab tentang isu food security tadi. Itu memanglah di bawah bidang Kementerian Pertanian. Untuk makluman, tanah pertanian yang digunakan untuk peladangan sawit menjangkau 93% daripada keseluruhan tanah pertanian dalam negara kita, dan bahkan 7% digunakan untuk pertanian yang lain. Untuk food security ini bukan tanggungjawab diri saya lah, tapi untuk minyaknya adalah sebagai food security juga, dan kita bekalkan makanan itu pada rakyat kita Malaysia, bahkan juga untuk dunia. Yang baki itu serah pada kementerian berkaitan untuk menjawab. Cuma tentang integrasi tadi, sebenarnya memang kita bergerak kepada menggunakan semaksimal tanah. Penggunaan tanah pertanian itu digunakan secara maksimal. Macam mana menerusi tanaman integrasi. Kalau untuk sawit, kita integrasikan dengan cendawan dan juga pisang. Cuma cendawan pisang ni bawah Kementerian Pertanian, bawah MAFI. Tetapi ada pula tanaman di bawah kementerian saya yang boleh kita integrasikan, iaitu lada hitam, black pepper, dan juga dengan kenaf. Kita telah buat satu projek di Felda Inas, seramai 23 orang peserta Felda Inas di Johor yang terlibat dengan tanaman kelompok untuk lada hitam, 23 orang, dan telah mula mengeluarkan hasil sekarang. Dan kita juga buat satu lagi integrasi dengan kenaf. Kita buat di ladang milik Kerajaan Negeri Perak, Pembadanan Pertanian Negeri Perak. Kita baru saja lancarkan dalam 17 Januari yang lalu. Artinya kita boleh pelbagaikan penggunaan tanah, dan boleh datang jumpa kami sebenarnya, supaya pada pekebun ini mereka tidak hanya bergantung kepada sawit semata-mata, ada integrasinya. Kalau dengan cendawan pisang itu bersifat jangka masa pendek lah. Bahkan kalau kenaf pun hanya 4 bulan sebenarnya. Kalau lada hitam sampai 2 tahun lah paling tempoh yang biasa lah. Artinya kita mahu para pekebun kecil kita ini memanfaatkan tanah yang mereka ada. Semaksimal yang boleh kita bantu. Bahkan untuk makluman juga, bukannya integrasi dengan tanaman, kita ada integrasi dengan haiwan sekali, dengan ternakan. Boleh membela atau memelihara lembu ataupun kambing di ladang sawit, dan kita memberikan geran RM3,000 untuk mereka yang nak membela lembu ataupun kambing di tempat mereka. Ini juga membantu untuk kita pergi pada food security tadi, sebagai satu keselamatan makanan kita, bekalan makanan kita. Kemudian isu nafas tadi, walaupun nafas di bawah MAFI, tapi untuk makluman saya baru saja bincang dengan Menteri KPLB Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Abdul Latif tentang syarikat bersama antara dua kementerian untuk kita mula membekalkan baja secara integrasi, untuk kita membantu pekebun kecil terutamanya. Ini sedang dibincangkan sekarang. Doalah agar projek ini mendapat kejayaannya, insyaAllah, untuk membantu para pekebun kecil kita, insyaAllah. Tentang harga tadi, pertama saya rasa saya terkejut juga mendengar ada dulu dijual 1 tan RM30, sedangkan harga standardnya di ladang sekitar 200 ke 300 lah, bukan RM30. Sampai tak ada orang beli ni, mungkin ada isu teknikal yang perlu kita lihat bagaimana. Cuma bagi saya lah, kita ambil konsep la in syakartum la azidannakum, bersyukur dengan nikmat Tuhan tu Allah tambah. Kalau kita ambil isu COVID sekarang, bagi saya macam kata orang putih lah, blessing in disguise. Hikmah yang tersembunyi daripada apa yang berlaku. Kerana berlaku pandemik, kemudian berlaku shortage pada para pekerja yang boleh memotong, bekalan jadi makin kurang.
kebimbangan bekalan mengurangi itulah menjadi sebab kepada kenaikan harga minyak. Hingga menjangkau harga yang tak terfikir oleh kita. Harga yang tertinggi baru 3,900 lebih, tertinggi sejak tahun 2008. Bayangkan 12 tahun. Dan kita harap apa yang berlaku hari ini berkekalan panjangnya, insya-Allah. Walaupun ada orang timbul dia kata dah kalau harga minyak naik, habislah minyak di pasaran, harga naik harga. Kita kata kerajaan kita memberikan subsidi. Ada minyak yang di bawah KPDN HEP, minyak yang pack 1 kilo tadi, itu subsidi kerajaan kita bagi untuk digunakan rakyat. Yang tak nak guna 1 kilo boleh pakai yang 2 kilo dengan 5 kilo. Tapi keuntungan besar pada negara kerana kenaikan harga minyak tadi memberi kesan kepada 500,000 pekebun kecil. Pendapatan negara mengurusi cukai syarikat, pendapatan mengurusi levy keuntungan luar biasa, dan tentulah dia akan beri kesan pada banyak lagi rantaian minyak sawit yang ada. Pembekal plastiknya, itulah, ini semua dia akan beri kesan kepada bukan kecil rantaian yang ada mengurusi sawit ini sebenarnya. Jadi kita yakin bahawa dengan kita bersyukur kepada Allah, sawit anugerah Tuhan, Allah akan bagi harga terbaik untuk kita, yang rakyat kita akan bergembira, insya-Allah.